Aywa. فلا يجتمع عليك الأمر. نعم، لو قيل يجب على المكلف اعتقاد قدرة الله تعالى كان المعنى يثاب على ذلك ويعاقب على ترك ذلك. Tengok, lau qila yajibu 'alal mukallafi. Tengok digunakan kata-kata 'alal mukallaf. Yang tadi wajib akal, yajibu kudrah wajibatun lillah. Dia tak guna 'ala Allah tapi dia guna lillah. Kata-kata bagi. Ini atas, ya. Begitu juga kita baca kitab Jawi pun macam tu juga. Ya, kalau kita jumpa wajib bagi, wajib akal. Wajib atas, kerana atas ni beban, ya, beban. Ya, sebab tu dia wajib syara'. Yajibu 'alal mukallafi. Aywa. Fafarqun baina an yuqal. ففرق بين أن يقال اعتقاد كذا واجب وبين أن يقال العلم مثلا واجب، لأنه إذا قيل العلم واجب لله تعالى كان المعنى أن علم الله تعالى لا يصدق العقل بعدله. Ya, tengok ya, bila kita kata yajibu 'alal mukallaf i'tiqadu qudratillah, itu maknanya yajib di sini ialah yajib syara', perkara yang wajib syara', iaitu diberi pahala orang yang i'tiqad Allah Taala itu bersifat qudrah, dan diseksa orang yang tidak mengiktikadkan Allah Taala itu bersifat dengan qudrah. Itu wajib syara'. Maka beza di antara wajib syara' dan wajib akal ialah i'tiqadu kadza wajibun. I'tiqad seperti ini hukum dia wajib. Wajib di sini apa? Wajib syara'. Wa baina ayyuqal al-ilmu mathalan wajibun. Ilmu itu wajib. Wajib di sini wajib akal. Li'annahu idza qila al-ilmu wajibun lillah kana al-ma'na anna ilma Allah Ta'ala la yusaddiqul aqlu bi adamihi. Bila kata wajib Allah Ta'ala itu bersifat ilmu, ataupun ilmu itu wajib bagi Allah, iaitu maknanya Allah Ta'ala itu, ilmu Allah Ta'ala itu tidak terbenar oleh akal ketiadaannya. Maknanya ilmu Allah Ta'ala itu adalah pasti ada, pasti sungguh. Amma idza qila yuqalu al-ilmi wajibun. Adapun jika dikatakan i'tiqad ilmu bagi Allah Ta'ala itu wajib, makna yusabu in taqala dhalika. Maknanya apa? Diberi pahala kalau seseorang itu mengiktikadkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu. Wa yu'aqabu illam ya'taqid, dan diseksa kalau dia tidak mengiktikadkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu. Ya, maka jaga-jagalah ya di atas beza di antara kedua wajib akal dan juga wajib syara' ini. Aywa. Wala takun mimman qallada fi aqaidi fayakuna imanuka mukhtalafan fihi fatakhluda fi nari 'inda man yaqulu la yakfi taqlid. Tengok ya, maka jangan engkau jadi orang yang bertaklid di dalam akidah iman ini, masalah akidah agama ini. Jangan kamu jadi daripada orang yang muqallid, maka iman kamu ini akan menjadi mukhtalafan fihi, dikhilafkan para ulama pada dia. Masalah taklid bahaya. Ini bukan masalah tak solat, bukan masalah minum arak, bukan masalah berjudi. Ini masalah iman, ya, yang mana kekal di dalam neraka. Ya, sebab itu usaha diri kita untuk menjauhi diri kita daripada muqallid. Ya. Maka kekal di dalam neraka orang yang berkata la yakfi taklid. Ya, jadi ulama yang berpendapat bahawa at-taklid itu la yakfi, maka kekal orang yang muqallid itu di dalam neraka kerana dia dihukumkan dengan kafir. Ya, tidak sah akidah dia. Ya. Orang yang bertaklid maknanya orang yang tidak mempunyai dalil di dalam akidah dia.
Ya, dia semata-mata taklid kepada guru dia. Siapa kata Allah ada? Guru aku kata. Siapa kata Allah ada tak? Ada. Siapa kata? Mak bapak aku. Allah kuasa tak? Kuasa. Siapa kata? Guru aku. Taklid. Qala Sanusi. قال السنوسي وليس يكون الشخص مؤمنا إذا قال أنا جازم بالعقائد ولو قطع قطعا Walau quti'tu. ولو قطعت قطعا لا أرجع عن جزمي هذا بل لا يكون مؤمنا حتى يعلم كل عقيدة من هذه الخمسين بدليلها. Ya, laisa yakunu syakhsu mu'minan idza qala. Tak jadi mukmin. Maknanya nak kata di sini Imam Syekh Al-Fadhali nak mengatakan bahawa tidak berpada seseorang itu dia sekadar mengatakan aku jazim bil aqaid. Akidah aku ni dah jazim. Walau kalau orang mengancam aku, nak belah aku, nak potong aku, nak bunuh aku sekalipun, aku tak akan la arji'u an jazmi haza. Aku tak akan, maknanya kalau macam ada orang paksa dia, musuh paksa, aku tak akan sesekali kembali kepada berpaling daripada keimanan ini. Bal la yakunu mu'minan, bahkan dia itu tidak mukmin sehinggalah ya'lam kulla aqidatin min hadhihi al-khamsina bidaliliha, dengan dalil sekali. Dia mesti mengetahui semua 50 ini berserta dalilnya, barulah seorang itu beriman. Jadi iman ataupun tak iman itu bukan iktibarnya pada kata-kata. Kalau cinta boleh kita kata iktibar pada kata-kata. Nyanyilah lagu apa. Tapi kalau iman tak. Kerana iman ini antara kita dengan Allah. Orang tak tahu. Hatta seorang itu tak mengucap syahadah bukan makna dia tak beriman. Bukan makna dia tidak beriman dengan sebab dia tidak mengucap syahadah. Boleh jadi dia beriman. Kerana masalah iman ialah masalah hati, akidah. Ini penting ya. Tanbih di sini, ambil tanbih. Wa taqdimu hadzal ilm. وتقديم هذا العلم فرضا كما يؤخذ بشرع العقائد لأنه جعله أساسا ينبني عليه غيره فلا يصح الحكم بوضوء شخص أو صلاته إلا إذا كان عالما بهذه العقائد أو جازما بها على خلاف ذلك. Taib, ya, dan mendahulukan ilmu ini iaitu ilmu aqaid itu fardun, wajib, sebagaimana yang difahami daripada syarhil aqaid as-safiyah, li'annahu ja'alahu asasan, kerana menjadikan ia akan ilmu ini sebagai akan asas, ya. Yanbani alaihi ghairuhu, terbinanya segala ilmu itu di atas ilmu aqaid, ya. Ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu mantik, ilmu makulat asyarah, nahu, saraf, balaghah, wada', itu semua terbina di atas ilmu akidah, ya. Bagaimana kamu nak sah wudu kalau tak sah akidah? Bagaimana nak sah solat kalau tak sah akidah? Ya. Ini yang saya sebut semalam, ya, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tak sah ibadat melainkan setelah kita kenal zat yang disembah. Dia kata fala yasihul hukmu biwudu'i syakhsi aw salatihi illa idza kana aliman bihadhihi al-aqaid, melainkan jika dia itu alim mengetahui akidah-akidah ini. Tengok dia kata qauluhu biwudu'i syakhsin ay bi sihhati wudu'ihi, dengan sahnya wudu. Maknanya masalah tak sah wudu kita, sah tak sahnya wudu kita, itu terhenti juga di atas akidah. Ya. Macam mana kalau seseorang itu dia tidak kenal zat yang disembah, tetapi dia solat, dia kata aku sembah Allah, adakah benar Allah yang kamu maksudnya? Ya, kerana kamu tidak memahami sifat-sifat Allah. Ya, barangkali
Yang kamu sangkakan Allah, itu bukan Allah. Sebab itu kita wajib mempelajari ilmu akidah, ya, sehingga sahih akidah kita. Ini hari ini, ya, setengah orang belajar nahwu tak nak mengaji akidah, ya, setengah orang nak mengaji fiqh tak nak mengaji akidah, setengah orang nak mengaji balaghah, mantik, makul dan asyarah, ramai. Tapi bila kelas akidah tak ada orang, ya. Maaf kata, setengah surau, masjid, ya, ilmu tasawuf, ya. Tasawuf apa kalau tak ada akidah? Akidah tak sahih, tasawuf tak sahih, kerana tasawuf terbina di atas akidah yang benar, ya. Jarang sekali orang mengambil berat tentang ilmu akidah ni, kurang, ya, sangat kurang, ya, apatah lagi daripada kalangan orang awam, bahkan penuntut ilmu sekali, ya, mengambil ringan, remeh. Oh, ni ilmu kafar, ini sekolah kafar dah belajar dulu sifat 20, kita dah hafal Allah wujud qidam baqa. Anggap remeh dengan ilmu akidah, ya. Apatah ilmu solat, puasa, ya, rukun puasa, syarat puasa, orang tak nak belajar, ya. Jadi kita kena insaf, ya. Kita mendahulukan ilmu yang patut didahulukan, ya. Jadi kata-kata mendahulukan rakyat itu bukan kata-kata pemimpin saja, bukan kata-kata orang politik. Kita orang ilmu ni, kita mendahulukan ilmu apa yang patut didahulukan, ya. Au jaziman biha. Dia kata apa? Annahu jazimun min ghairi dalilin. Maksud jazim di sini, dia jazam tetapi min ghairi dalil, tanpa ada dalil pun, tak la yakfi, tak berpada akidahnya. Kenapa? Di atas kaul yang mengatakan al-muqallid kafirun, ya. Tamam. Wa idza qila العجز مستحيل عليه تعالى كان المعنى إن العجز لا يصدق العقل لوقوعه لله تعالى ووجوده. Tengok, ya, apabila dikatakan al-ajzu mustahilun alaihi ta'ala, lemah itu, sifat lemah iaitu lawan bagi qudrah, itu mustahil atas Allah Ta'ala, maka maknanya bahawasanya annal ajza la yusaddiqul aqlu biwuqu'ihi lillah, ya, lemah itu tidak terbenar oleh akal berlakunya pada Allah, wa wujudihi, dan wujudnya ajaz itu pada Allah Ta'ala. Wa kadza yuqal, ya, begitu juga dikatakan pada baki mustahilat yang lain. Wa idza qila razaqallahu Zaidan bidinarin, Allah merezekikan akan Zaid itu dengan dinar, maka dikatakan harus. كان المعنى أن ذلك يصدق العقل بوجوده تارة وبعدمه تارة. Maka makna daripada jaiz itu ialah akal kita membenarkan biwujudihi wa bi'adamihi taratan. Maknanya Allah merezekikan Zaid dengan dinar itu, akal kita benar. Boleh jadi Allah merezeki dan boleh jadi Allah tidak merezekikan dinar tadi. Aywa. ولنذكر لك العقائد 50 مجملة قبل ذكرها مفصلة. Dan kami sebutkan bagi engkau aqaid yang 50 secara mujmalah, qabla zikriha mufassalatan, sebelum menyebutnya secara tafsil. فاعلم أنه يجب له سبحانه وتعالى 20 صفة ويستحيل عليه 20 Ketahui olehmu bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala itu 20 sifat dan mustahil atasnya 20 sifat. Jaga ibarat. Bila kita kata yajibu lahu, mustahilun alaihi, jangan kata mustahilun lahu, salah, ya, mustahilun alaihi. Lepas tu bila kita baca kitab Jawi, kita kata wajib bagi Allah, mustahil atas Allah. Kalau kita kata mustahil bagi Allah, salah kaedah.
Ya. Kerana akan membawa darurat kepada Allah Ta'ala. Ya, akan membawa kekurangan kepada Allah Ta'ala. Qauluhu annahu yajibu ila al-akhir. يعلم أن المولى أن المولى سبحانه وتعالى كلفنا بمعرفة الصفات الآتية على سبيل التفصيل وكذلك أضدادها. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentaklifkan akan kita dengan mengetahui sifat-sifat yang lagi akan datang atas jalan tafsil, seperti itu juga addaduha, lawan-lawannya. وبمعرفة ما على ذلك من باقي كل من الكمالات والنقائص على سبيل الإجمال. Dan dengan mengetahui barang yang selain daripada demikian itu daripada baki, daripada setiap sifat-sifat kamalat dan juga naqais itu atas jalan ijmal, la ala sabil tafsil, tidak di atas jalan tafsil. وإن كان جائزا, walaupun adalah itu harus, كما هو مذهب جمهور أهل السنة خلافا للمعتزلة القائلين بمنعه. Jadi Allah mewajibkan kepada kita, mentaklifkan kepada kita sifat kamalat dan naqais itu. Ya, maknanya kan 20 sifat yang kita ditaklifkan untuk mengetahui secara tafsil. Padahal kita ini harus untuk mengetahui sifat-sifat kamalat yang selain daripada 20 sifat itu harus kalau Allah nak mentaklifkan kepada kita. Sebab itu dia kata walau kana wa in kana jaizan, walaupun adalah ia itu harus. Ya. Jadi di sini Allah mentaklifkan kepada kita mengetahui kamalat dan naqais yang amat banyak, yang tak terhingga, bukan 99, banyak. Tetapi itu Allah mentaklifkan kepada kita secara ijmal. Walaupun boleh kalau Allah nak mentaklifkan kepada kita secara tafsil. Wa in kana jaizan inda ahli sunnah. Di sisi ahli sunnah, kerana ahli sunnah mengatakan apa? At-taklif bima la yutaq jaizun. Ya. Khilafan lil Mu'tazilah. Ya, bersalahan dengan golongan Mu'tazilah yang mengatakan man'uhu, tertegahnya at-taklif bima la yutaq, kerana mengetahui sifat-sifat Allah yang amat banyak itu at-taklif bima la yutaq. Ya, jaiz, tetapi dia itu ghairu waqi'. Jadi li'annahu la yutaq. Aywa. إذا علمت ذلك علمت أن في كلام الشيخ اقتصارا على الواجب والمستحيل تفصيليين إذ ليس فيه تعرض للإجماليين كما هو واضح. Ya, jadi wajib dan mustahil ini hanya tertentu kepada wajib dan mustahil yang wajib diketahui secara tafsil. Qauluhu sifatan. قوله صفة المراد بها هنا ما ليس بذات وجوديا كان أو لا كما هو أحد إطلاقيها. Tengok yang dikehendaki dengan sifat di sini. Ya, ketika mana musannif menyebutkan annahu yajibu lahu ta'ala ishruna sifatan, kan dalam matan tu kan. Ya, tengok dia kata ishruna sifatan, sifat-sifat itu yang dikehendaki di sini ialah ma laysa bizatin. Ya, barang yang bukan zat. Selain zat, itulah sifat. Wujudiyan kana aula, sama ada sifat itu sifat yang bangsa wujudi ataupun yang bukan wujudi. Kama huwa ahadu itlaqaiha. Wathani al-amru al-wujudi al-qa'im bil-mawsuf. Yang kedua ialah perkara-perkara yang wujudi, yang berdiri ia, yakni yang ada ia. Ya, bila sebut al-qa'im, iaitu yang ada ia bil mausuf, pada zat. Perkara wujudi yang qa'im bil mausuf, yang ada pada zat. Wa innama kana al-murad huna al-awwal. Jadi yang dikehendaki di sini, ya, pada kata musannif, sifat di sini yang pertama, iaitu ma laysa bizatin. Ya, sebab tu dia kata wa innama kana al-muradu huna al-awwalu li'anna هذه الواجبات منها ما هو عدمي ومنها ما هو وجودي wa minha ma huwa wasitatun kama sanubayyin. Ya, kerana
yang sifat 20 yang kita akan sebut lagi akan datang ini kerana dia terdiri daripada wujudi. Ada yang bangsa adami, ada yang amrun i'tibari, ada yang wasitah baina, dia itu wasitah baina wujudi wa adami. Kama sanubayyin. Baik. Jadi bila diitlakkan dengan sifat itu ada dua makna. Ini penting kena ingat, ya. Sebab nanti beberapa mustalah ulama menggunakan sifat itu terkadang bukan makna yang pertama, malaisa bizat. Bahkan dimuradkan di situ ialah al-amru al-wujudi al-qaim bil mawsuf. Perkara yang ada. Maknanya bila kita muradkan sifat itu kepada al-amrul wujudi, maka keluarlah al-amru ghairu wujudi. Walaupun dia itu perkara yang wajib sekalipun, walaupun dia itu mustahil sekalipun, ya. Jadi soalnya di sini ialah perkara itu adalah wujudi. Tamam. Aywa. يجوز في حقه تعالى أمر واحد فهذه 41. Maka pada hak Allah Ta'ala itu amrun wahidun, yang harus bagi Allah, pada hak Allah Ta'ala itu satu. Apa dia? Maka iaitu 41. 41 kerana 20 yang wajib, 20 yang mustahil dan juga satu yang harus. ويجب للرسل 4. Jadi pada sifat Allah Ta'ala kita ditaklifkan untuk mengetahui dua jenis. Satu, kita ditaklifkan untuk mengetahui secara tafsil. Yang kedua, kita ditaklifkan untuk mengetahui secara ijmal. Apakah perkara yang wajib diketahui secara tafsil? Iaitu perkara-perkara 50 akidah yang lagi akan datang sebutnya. Ini wajib diketahui secara tafsil. Adapun taklif pada mengetahui perkara itu secara ijmal iaitu bakil kamalat wal mustahilat, ya. Wajibu للرسل 4. lirrusuli. ويستحيل عليهم 4 ويجوز في حقهم عليهم الصلاة والسلام أمر واحد فهذه 50. وسيأتي تحرير الكلام عند ذكرها مفصلة إن شاء الله. Allah Ta'ala, ya. Jadi pada Rasul itu ada 4 yang wajib, 4 yang mustahil dan juga 1 yang harus. Maka kita totalkan kesemuanya jadilah fahazihi al-khamsun, 50, dan akan datang secara mufassalah. Baik. Qauluhu insyaallah, ambil sikit fawaid. قوله إن شاء الله تعالى إنما قال ذلك امتثالا لقوله سبحانه وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا قال سأفعل كذا لم يبعد أن يموت قبل فعله ولم يبعد أيضا أنه Ya'ukuhu anhu. لو بقي حيا عاقبا وحينئذ يصير كاذبا فيما وعد به فطلب أن يقول إن شاء الله حتى إذا تعذر الوفاء بذلك الوعد لم يصير كاذبا. Jadi di sini wasabab fi zalika anna al-insan idza qala sa'af'alu kaza, kalau seseorang itu dia mengatakan aku akan melakukan perkara ini, dia itu anytime dia boleh mati, okey, saya besok saya akan buat sekian, saya akan datang ke kenduri kamu sekian, dan seorang itu dia boleh mati anytime, jadi barangkali dia itu boleh jadi dia tak dapat menunaikan apa yang dikatakan, sebab itu dia disuruh untuk mengucapkan insya-Allah, begitu juga ketika mana dia itu ta'azzara al-wafa, maknanya dia tidak dapat menunaikan apa yang dikatakan, maka dia itu ta'azzur
Tetapi dia itu tidak menjadi dusta dengan sebab dia mengucapkan insya-Allah, kerana dia menggantungkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tanbih fi annahu hal yajuzu lisyakhsi تنبيه اختلف هل يجوز للشخص إذا قال أنا مؤمن أن يقول إن شاء الله أو لا؟ berbeza ya. Jadi ukhtulifa hal yajuz, adakah harus seseorang itu mengatakan apabila dia kata ana mukminun ayyakul insya-Allah aw la? Maknanya ana mukminun insya-Allah. Ada kan? Ada orang cakap macam tu kan? Hati-hati ya. Ukhtulifa fihi. فقالت الأشاعرة فقالت الأشاعرة بالأول والماتريدية بالثاني. Jadi Maturidi kata harus, boleh kita menyebut insya-Allah. Adapun Maturidiyah kata la. وجعل بعضهم الخلفة. Jadi sebahagian ulama menjadikan khilaf di antara Asy'ariyah dan Maturidiyah ini adalah khilaf lafzi. Maknanya khilaf pada lafaz sahaja, bukan pada makna. Haitsu humil al-awwal, على ما إذا قال ذلك نظرا للمآل. Tengok bila kita berdiri di atas pendapat Asy'ariyah yang mengatakan insya-Allah itu harus ketika mana seseorang itu menyebutkan ana mukminun insya-Allah, maka kita nazaran lil ma'al akan datang. والثاني على ما إذا قاله نظرا للحال. Dan adapun pendapat yang kedua itu melihat kepada sekarang ini, kerana insya-Allah ini bila kita kaitkan dengan sesuatu yang akan datang, tetapi yang ditegah oleh Imam Maturidi itu ialah ketika mana sekarang ini ana mukminun insya-Allah, maknanya seolah-olah dia itu tak mukmin lagi. Sebab itu Maturidiyah menegah daripada mengucapkan insya-Allah ketika mana seseorang itu mengucapkan ana mukminun. Okey, baik, kita masuk kepada al-awwalu. الأول من الصفات الواجبة له تعالى الوجود واختلف في معناه. Tengok, yang pertama daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu al-wujudu, ada. Jadi kita terjemah dengan ada. Qauluhu al-awwal, من الصفات إنما قدم الوجود جاريا على دفع المتكلمين من التصديق به وإنما التزم ذلك لكونه أساس الإلهيات. jadi musannif di sini mendahulukan wujud kerana jarian ala da'bil mutakallimin, kerana adat mutakallimin itu mereka akan memulakan perbahasan sifat Allah Ta'ala itu dengan al-wujud. Mereka jadi wa innama iltazamu zalika, mereka itu melazimkan untuk memulakan wujud itu sebagai perbahasan yang paling awal daripada sifat Allah. Kenapa? Likaunihi asasal ilahiyyah, karena dia adalah asas kepada ketuhanan. Bagaimana kita nak menyifatkan Allah itu dengan kidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, wahdaniyah, qudrah, iradah. Apapun kita akan kembali, adakah perkara itu wujud ataupun tidak. Kalau tak wujud, maka tak dibahaskan. Sebab perkara itu wujud, asalnya kita sabitkan dia wujud, maka kita bahas sifatnya bagaimana. Kidam ke fana, baqa ke fana, kidam ke baharu, mukhalafah lil hawadis atau mumatsalah lil hawadis, maka dibahaskan. Wa'lam annahu ittafaqa jami'ul farqi. Ittafaqa jami'ul firaq. اتفق جميع الفرق على وجود صانع سوى الشر بمد قليلة من التهيئة. Tengok jadi kesemua firqah jamak bagi firqah itu mereka bersepakat bahawasanya Allah Ta'ala Sani' itu Tuhannya, Tuhan itu ada. Mereka sepakat, melainkan syarzamatin qalilatin, iaitu kumpulan yang kecil daripada Dahriyah. Dahriyah ini adalah golongan yang beriktikadkan bahawa alam ini, mereka ini mempertuhankan masa, jadi macam ni,
Oh, pagi tadi gempa bumi jam 7.30 pagi. 6.4 skala Richter. Itu berlaku dengan apa? Kerana masa nak macam tu. Maknanya masa itu berjalan terus. Bila time dia dah sampai, dia berlaku. Itu masa. Jadi mereka ini beriktikad Tuhan mereka ini, jadi mereka ini mempertuhankan kepada masa. Benda tu nak berlaku pada ketika itu, maka dia berlaku. Bukan kerana Tuhan yang menjadikan perkara itu. Aywa. Ala ma fi syarhil ma'ali. Aywa. قالت بتعطيل الصانع معللا لأن العالم علم كان في الأزل أجزاء تتحرك على غير استقامة فاختلطت اتفاقا حصل منها هذا العالم. Tengok ya. Dia kata qalat, mereka ini puak-puak dahriyah ni, golongan kecil daripada dahriyah ini, mereka beriktikad bahawa bita'til sani'. Sani' itu tak ada. Mu'allalatun, kerana mereka membuat ta'lil apa? Alam ini kana fil azal ajza'an. Itu ajza', maknanya juzuk macam tu. Ya. Tataharraka ala ghairi istiqamah. Jadi alam ini dia bergerak. Dia bergerak sebab dia ghairi istiqamah. Fakhtalatat ittifaqan. Maka dia ikhtilat. Dia apa? Dia bercampur. Asalnya dia itu ajza', banyak. Juzuk. Kemudian kerana keadaan alam itu ghairu istiqamah, maka dia itu fakhtalatat ittifaqan. Fahasala minha hazal alam. Maka jadi alam. Ini teori mereka ya, teori mereka. Haza وقال سعد في شرح المقاصد بعد أن ذكر أدلة wujud sani'. Ya, setelah di dalam syarh al-maqasid, Sa'ad menyebutkan, setelah menyebut adillati wujud sani', وخالفت الملحدة في وجود الصانع لكن لا بمعنى أنه لا صانع للعالم بل بمعنى أنه متنزه عن أن يتصف بوجوده. Tengok, wa khalafatil mulhidah, iaitu mulhidah ni golongan-golongan etis ya. Fi wujud sani', pada adanya sani', lakin la bi makna, bukan dengan makna tidak ada sani' bagi alam ini, bahkan dengan makna bahawa mereka itu sani' itu dia itu mutanazzih an ayyatasifa bil wujud. Sani' itu suci daripada bersifat dengan wujud. Tengok apa taklil golongan al-mulhidah. Li'annahu, tengok, kerana wujud itu adalah daripada perkara mutaqabilat. Apa mutaqabil bagi wujud? Adam. Wahwa متعال عن أن يتصف بشيء منها مبالغة في التنزيه. Tengok, kerana mereka itu bersangatan pada menyucikan Allah Ta'ala, maka Allah itu maha suci daripada sifat yang mutaqabilat. ولا خلاف في أنه Qala wala khafa'a fi annahu hazayanun bayyinul butlan. Maka nyatalah, la khafa', yang nyatalah pada bahawasanya iaitu, yakni kaul siapa ni? Mulhidah, hazayanun bayyinul butlan, iaitu hazayan ni perkara yang mushma'kul, perkara yang mushma'kul, jelas nyata kebatilannya. Aywa, waqtulifa في معناه. وقال غير الإمام الأشعري ومن تبعه الوجود هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات وهذه الحال لا تعلل بعلة. Okey. Waqtulifa fi ma'nahu, dan dikhilafkan pada maknanya, makna wujud itu. Maka berkatalah oleh selain daripada Imam Asy'ari dan orang yang mengikut akannya, ghairu tu, al-wujudu huwal halul wajibatu lidzati. Al-wujud itu adalah hal yang wajib bagi zat. Sekejap. Al-halu al-wajibatu, hal yang wajib bagi zat. Madamati zatu, selama mana zat ada, maka hal yang wajibah bagi zat itu ada. Tu je. Madamati zatu,
selama mana ada zat. Wa hadhil halu, dan hal ini iaitu al-wujud, la tu'allalu bi illatin. Dia itu tidak dikeranakan oleh sebuah kerana. Maknanya adanya wujud itu semata-mata selama mana ada zat, dia ada. Dia tidak la tu'allalu bi illatin. Dia berbeza dengan sifat maknawiyah yang lagi akan datang bahasanya, dia itu mu'allalatun bi illatin. Dia dikeranakan dengan suatu kerana. Iaitu maksud mu'allalah, iaitu dia itu melazimi. Dia itu tidak dilazimi daripada suatu perkara yang lain. Jadi, sekejap. Okay, baca qauluhu al-wujud. قوله الوجود اعلم أن التعاريف المثبتة بجميع مثبتة 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 boleh بجميع هذه الصفات مجرد رسوم وليست حدودا لأنها لم تعلم لنا bilkunhi wal haqiqah. Jadi dikata di sini, ketahui olehmu bahawasanya ta'rif-ta'rif yang disabitkan bagi sekalian sifat, ya, ini mujarradu rusumin, itu semata-mata dengan rusum. Dia tidak mentakrifkan dengan had, ya. Berbeza, ya. Kalau kita mentakrifkan dengan had, maka itu kita mentakrifkan ada dua fungsi. Apa dia dalam mantik? Yang pertama, kalau kita mentakrifkan sesuatu dengan had, maknanya kita mentakrifkan dengan hakikah. Dia memberi faedah, seseorang yang mendengar takrif itu akan mengetahui mahiyatul syai', satu, ataupun hakikatul syai'. Yang kedua, tamyiz. Yang kedua, untuk tamyiz li ghairihi, untuk membezakan syai' itu dengan asya' yang lain. Dua faedah kita mentakrifkan dengan had. Adapun takrif dengan rusum itu hanya tujuannya untuk tamyiz, bukan untuk memberitahu tentang mahiyatul syai'. Fahim tu? Mujarradu rusumin walaysat hududan, dan bukan dengan had. Li'annaha lam tu'allim lana bil kunhi wal haqiqah. Kerana takrif ini dia tidak memberitahu kita kunhi dan haqiqah. Yakni kalau kita mengetahui takrif wujud ini, ataupun takrif kidam, ataupun takrif baqa, takrif dan seterusnya, wahalumma jara, ini kita tak akan mengetahui hakikat daripada sifat Allah. Tak, ya? Wa innama unitha dhamiru mura'atan lil khabar. Jadi ditakniskan dhamir itu mura'atan lil khabar. Ya, jadi mana? Al-wujudu hiyal halul wajibatu, hiya tu ditakniskan. Kenapa? Mura'atan lil khabar. Wa fi ba'di nusafi tadhkiru nadaran lil mubtadi. Tengok setengah nuskha mentazkirkan, iaitu menggunakan huwa. Al-wujudu huwa. Kerana iktibar kepada al-wujud. Kalau kita kata al-wujudu hiya, itu iktibar kepada al-halu al-wajibah. Jayid. Wa kullun aywa, yang dulu benar, boleh. Lima huwa al-qa'idatu min annahu idza waqa'a dhamirun baina mudhakkarin wa mu'annatsin jaza mura'atu kullin minhuma. Aywa, ya, bila dhamir itu jatuh di antara muzakkar dan muannas, boleh kita gunakan sama ada tazkir ataupun dengan ta'nits. Wa kharaja bi qawlihi al-hal. Wa kharaja bi qawlihi al-hal. Berapa jam? Oh, sudah. Ya, sikit lagi. Al-hal ma laysa bi halin. Maka keluar dengan kata al-hal, kan tadi kan belakang tadi takrif ibarat musannif al-halu al-wajibatu tu, al-hal tu, ya. Wa kharaja bi qawli al-hal ma laysa bihal, ya, barang yang selain daripada hal. Seperti apa? Kasifat Sifat sulubi wa sifat ma'ani. Seperti sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Wa bi qawlihi ay wa kharaja bi qawlihi al-wajibatu Wa bi qawlihi al-wajibah. al-halu allati laysat biwajibatin. Maka keluar dengan perkataan musannif al-wajibah itu ialah selain daripada wajibah. Kauni Zaidin aliman wa Seperti keadaan Zaid itu aliman, wa qawlihi qadiran. dan keadaan Zaid itu qadiran. Wal muradu bidzati huna kullu ma yasihhu ittisafuhu bil wujudi walau qa'iman bi ghayrihi.
Jadi yang dikehendaki dengan zat di sini itu ialah setiap barang yang sah kita ittisafkan dia dengan wujud, walau qaiman bi ghairihi, walaupun perkara itu berdiri kepada suatu yang lain. Tengok murad di sini, zat di sini ialah yang disebut zat di sini ialah terkena kepada perkara yang selama mana dia itu sah untuk kita sifatkan dengan wujud. Ini apa sahaja perkara amrun wujudi, itu maksud zat di sini. Bukan maksud dia maqama bi nafsih. Lepas tu dia kata walau qaiman bi ghairihi. Ala tara ألا ترى أن البياض مثلا قائم بغيره مع كونه متصفا بالوجود. Tidakkah kau lihat bahawasanya putih itu berdiri dengan selainnya, iaitu berdiri kepada suatu zat yang lain, jirim ma'a kaunihi muttasifan bil wujud, padahal dia itu berdiri kepada, dia itu bersifat dengan wujud. Dia putih itu dia bersifat dengan wujudi kerana dia itu sifat yang maujud. Selama mana sifat itu adalah sifat yang maujud, putih pada piring, maka putih itu dia adalah sifat yang wujudi. Jadi putih itu dia bersifat dengan wujudi. Berbeza masalah qiyam tadi. Qiyam dia tak bersifat dengan wujudi kerana dia amrun i'tibari, dia bukan perkara sifat yang bangsa wujudi, maka dia tak bersifat dengan wujud. Berbeza dengan putih, dia bersifat dengan wujud kerana dia bangsa sifat yang wujudi. Faham tak? Ya, gerak cawan, gerak, sifat gerak pada cawan itu tak ada, dia amrun i'tibari, hanya abstrak akal sahaja. Kita faham pada akal kita ini adalah gerak, tapi diri gerak itu tak ada, maka kita tak boleh mensifatkan gerak itu dengan wujud. Berbeza dengan saya minum air teh, kita minum dulu, saya rasa manis sedap, bukan manis sangat. Manis itu adalah sifat yang wujudi yang ada pada zat air, maka manis itu bersifat dengan wujud, sah untuk kita sifatkan dia dengan al-wujud. Jadi matlab al-asya'u arba'atun. Lagi akan datang okey. Qauluhu wa ma'na kauniha. Baik, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.